Kembali bertemu dan terima kasih di atas kesetiaan anda terus bersama TV1 pada pagi ini dalam rancangan Fikrah. Seperti yang saya katakan, insya-Allah kita akan membicarakan tajuk Gaza diserang dan bersama kita tetamu-tetamu yang kita undang khas pada pagi ini. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya, mungkin wajahnya sentiasa kita lihat kalau soal membicarakan isu Palestin, isu umat Islam, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Noor, iaitu pengurusi Aqsa Sharif. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini? Alhamdulillah. Sihat. Baik, di sebelah yang berbahagia Dr. Hafizi ialah yang berbahagia Dr. Tengku Shahrom bin Tengku Syahdan, iaitu Fellow Kanan Palestine Center of Excellence. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Baik, hari ini jadi insya-Allah seperti yang saya katakan tadi, kita akan membicarakan tajuk Gaza diserang, dan ini sebenarnya satu isu, bukan sekadar isu umat Islam, sebenarnya isu manusia, isu kemanusiaan yang setiap orang kena memahami perkara ini betul-betul dan jangan menanggap perkara ini satu, kita kata, perbincangan yang hanya berbentuk sementara diserang, bincanglah, sibuklah begini-begini, tapi lepas tu senyap. Tapi kita betul-betul dalam pertemuan kita pagi ini kita nak dapatkan pencerahan daripada tetamu-tetamu kita supaya kita nampak bahawa isu ini satu isu yang penting, yang perlu disebut, dan yang saya fikir paling penting ia perlu difahami. Kadang-kadang kita tak faham pun. Orang sibuk Palestin, orang marah, kita pun marah, tapi kita tak faham pokok perbincangan. Jadi sebagai mukadimah, mungkin saya nak pergi pada Dr. Hafizi, ialah serangan terbaru di Gaza ini selama 30 hari. Mungkin ada mukadimah yang doktor nak sebut. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan juga para penonton, ya. Jadi sebenarnya bila kita bercakap tentang isu Palestin, kita bercakap tentang isu penindasan, kezaliman. Dia sebenarnya dah lama. Dia bukan bermula sejak 8 Ramadan apabila bermulanya serangan bertubi-tubi yang seperti yang kita sedia maklum, ya. Kalau kita sorot dalam sejarah, sejak tahun 1948 apabila berdirinya negara Haram Israel, yang diisytiharkan pada 15 Mei 1948. Bahkan sebelum tu lagi, proses untuk membentuk negara Haram Israel ni bermula, kalau boleh kita katakan, pada akhir ataupun penghujung kurun yang ke 19 lagi 1897. Kemudian idea untuk menubuhkan sebuah rejim Zionis ni di Palestin mendapat suatu nafas baru apabila pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, yang ketika itu Khilafah Uthmaniyah adalah merupakan pelindung dan penaung kepada dunia Islam, bukan saja Palestin tapi seluruh dunia Islam. Jadi mereka memang menggunakan kesempatan ini, Zionist Federation of Britain yang ketika itu menguasai Parlimen Britain, ya. Dia menggunakan pengaruh mereka dan juga lobby mereka untuk memusnahkan Khilafah Uthmaniyah. Dan dengan itu berdirilah negara Palestin yang mengambil masa 20 atau 30 tahun selepas itu pada tahun 1948 ni. Jadi bermakna kita tengok tahun ni, tahun 2014, dan Perang Dunia Pertama bermula pada tahun 1914, berarti sudah 100 tahun. Betul. Ya. Agenda untuk menguasai bumi Palestin, mengusir rakyatnya, menzalimi mereka, dan kemudian menafikan hak mereka, menguasai tanah air mereka dan menginjak-injak maruah mereka. Jadi kita lihat, kalau kita lihat secara keseluruhan, benda ini sudah berjalan selama 100 tahun lebih, ya? Dan itu sebenarnya satu berita gembira, Ustaz, sebab waktu untuk tamatnya riwayat, rejim Zionis Israel ini juga semakin hampir. Kalau kita tengok Salahuddin Al-Ayyubi ketika umat Islam ketika itu berhadapan dengan Salibiyah, tentera-tentera Salibiyah yang menguasai bumi Palestin dan Baitul Maqdis, mereka berjaya menawannya pada tahun 1097, 1087, dan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskannya pada tahun 1187, 1090 1187, begitu. Lebih kurang 100 tahun juga. Dan kita tengok Asy-Syahid Syekh Ahmad Yasin juga membayangkan bahawa menjelang 2036, bahkan dia memberikan tarikh itu, ini bukan nujum pak belalang, tapi berdasarkan kepada perkembangan yang berlaku, dan dia meletakkan satu tarikh, ya. Dan tarikh ini dia persetujui pula oleh CIA dalam satu kajian di mana mereka mengatakan pada tahun 2009 Israel tidak boleh tidak boleh dipertahankan menjelang
20 tahun daripada tarikh tersebut, 2009. Dan Henry Kissinger yang merupakan mantan Secretary of State ataupun Sekutu Amerika, dia mengatakan bahawa 20 tahun terlalu lama. Sebenarnya 5 tahun, 5 tahun Israel akan tamat riwayatnya. Dia sendiri menyatakan begitu. Berdasarkan pada perkembangan yang berlaku. Berarti 5 tahun selepas 2009 tahun ini. Dan kita sedang menanti keputusan rundingan gencatan senjata yang akan berakhir dalam tempoh 2 jam daripada sekarang. Yang mana keputusan ini yang kita dimaklumkan oleh kawan-kawan kita dekat sana menemui jalan buntu. Jalan buntu dan arti kata Hamas ataupun rakyat Palestin tidak akan bertolak ansur, tidak akan berganjak untuk terus memperjuangkan hak dan agenda umat Islam. Kita kena faham isu Palestin bukan isu orang Palestin, bukan isu Arab, tapi isu kita. Dan kenapa isu kita jelas, Ustaz? Dekat sana ada Masjid Al-Aqsa, bumi para nabi, Ardul Anbiya, Ardul Isra yang kita duk sambut setiap bulan Rejab tu, yang bukan milik kita, dirampas seolah-olah begitu. Dirampas. Jadi membayangkan seolah-olah kita ni kan ada 3 masjid yang cukup besar artinya. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kita lupa Masjid Al-Aqsa. Jadi seolah-olah kehilangan Masjid Al-Aqsa ni seolah-olah kita kehilangan 2 tanah suci lain. Apakah kita sanggup dan meredakan perkara ini? Jadi itu saya rasa asas bertolak yang paling penting bagi kita umat Islam untuk memahami apa yang berlaku pada hari ini. Saya nak pergi pada Dr. Tengku Shahrom tentang keupayaan umat Islam di Gaza ataupun mungkin kita boleh sebut Hamas, Al-Qassam sebagai contoh, dan gerakan jihad di sana yang dalam keadaan umat Islam, kalau nak kira mungkin dari sudut perbincangan kata 8 tahun dihisar, dikepung, tapi sebenarnya lebih kalau di sudut kepungan tu, kalau kita nak ikut betul-betul 1948 pun dah dikepung. Tapi dia punya keteguhan, as-sumud, penentangan itu Masya Allah cukup. Mungkin ada sesuatu yang boleh Dr. Tengku penjelaskan kepada kita. Alhamdulillah. Kalau kita melihat sejarah penentangan, perubahan penentangan di bumi Gaza atau di bumi Palestin itu berlaku setelah intifada, setelah dibenanya rijal-rijal, pemuda-pemuda Islam berdasarkan keutuhan jati diri yang berpaksikan kepada akidah dan Islam. Jadi selepas pada itu barulah penentangan yang berlaku di bumi Gaza atau di bumi Palestin itu jadi satu penentangan yang kadang-kadang kalau kita lihat secara biasa ni tak masuk akal. Seperti yang kita lihat sekarang ni. Bagaimana mereka yang sedikit tapi mendapat kemenangan yang besar. Bukan senang. Israel tidak pernah selama berpuluh tahun berjuang ini, tidak pernah mereka hilang lebih dari belasan askar. Tapi pada kali ini hampir 70. Itu yang dia sebut. Itu belum yang dia tak sebut. Yang diakui lah. Yang diakui. Yang belum lagi. Tapi atas dasar apa? Kerana penentangan kali ini berlaku adalah daripada rijal-rijal yang kukuh akidahnya, yang penuh dengan Quran di dada dan Quran yang dilaksanakan. Mereka adalah orang-orang yang mencintai hidup dan mati. Dan mereka memahami bahawa kematian itu adalah juga satu kehidupan. Dan mempertahankan bumi yang telah diwakafkan kepada umat Islam. Sewaktu dibebaskan bumi Palestin pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab bagi deklarasi apa? Bahawa tanah bumi Palestin ini adalah tanah wakaf milik umat Islam. Sebab itu perjuangan ini bukan perjuangan rakyat Palestin. Dia bukan perjuangan rakyat Arab. Tapi dia perjuangan umat Islam. Yang kebetulannya, dan mereka selalu, pejuang-pejuang di sana selalu menyatakan kepada kita bahawa kami berjuang ini bukan untuk diri kami, tapi kami memperjuangkan ini bagi pihak ummah, keseluruhan orang-orang Islam. Dan atas dasar itulah, itu yang menyebabkan kekuatan mereka itu tidak dapat dilawan oleh tentera Zionis, kerana dia bukan kekuatan dari segi bilangan, bukan kekuatan dari segi fizikal, dari segi material, tetapi kekuatan yang datang dari satu pertalian yang kemas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu saja cara membebaskan. Seperti yang kita tahu dalam sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum dia nak bebaskan, dipilih dulu tentera-tentera rijal yang qiyam pada malam. Artinya perjuangan ini mesti didasarkan
di atas akidah. Mesti didasarkan di atas itu. Baru perjuangan itu menjadi satu perjuangan. Dan sebab itu Zionis jadi pening. Buntu dia. Buntu. Karena ini orang yang berjuang seolah-olah orang yang tidak takut mati. Berjuang bersungguh-sungguh ingin hidup, tetapi pada masa yang sama tidak takut mati. Dan ataupun dalam bahasa lain, doktor, hidup dalam keadaan mulia, kalau mati pun mati dalam keadaan mulia. Sebab itu slogan mereka adalah slogan mereka berjaya di dunia atau berjaya di akhirat. Alhamdulillah. Janjinya hidup dalam keadaan mulia, bukan hidup dihina, hidup dilakukan apa saja oleh tentera Zionis, oleh rejim Zionis ini. Dan saya nak pergi pada Dr. Hafizi, bila kita membicarakan isu Palestin, satu perkara yang perlu juga kita sebut ialah dari sudut bantuan dan juga sokongan negara-negara umat Islam. Kalau sejujurnya kalau kita tengok dokongan macam negara-negara Teluk itu sendiri agak macam terlalu longgar. Bahkan kalau kita lihat statement-statement yang dikeluarkan itu terlalu, kita kata terlalu dhaif, terlalu naif untuk mengecam Israel. Dan ada negara Teluk tertentu yang untuk menggunakan perkataan Israel pun tak menggunakan, hanya menggunakan perkataan irhabi, pengganas, yang tak tahu siapa pengganasnya. Mungkin sedikit komen daripada doktor. Baiklah, itulah saya nak sambung balik bila kita bercakap tentang agenda Zionis ni yang bermula sejak 100 tahun yang lalu. Dia sebenarnya satu perancangan yang tersusun. Dia bukan sekadar untuk kembali kepada Zion. Zion ni adalah tanah suci orang Yahudi lah. Yang sebenarnya merupakan tanah suci yang Allah Ta'ala amanah kepada orang yang beriman, iaitu orang Islam. Betul. Jadi bila mereka susun agenda ni adalah satu agenda yang menyeluruh. Dia melibatkan politik, melibatkan ekonomi, melibatkan budaya, melibatkan semualah secara holistik ataupun secara keseluruhan. Sebab itu apabila pecah saja Perang Dunia Pertama, mereka mula merancang. Pada tahun 1916, British dan Perancis telah bersepakat untuk membahagikan apa yang kita warisi sebagai Biladus Syam, daerah yang luas yang meliputi Jordan, Syria, Lebanon, Palestin, sebahagian daripada Iraq dan sebagainya, dan juga sebahagian daripada Turki. Itu mereka pisahkan, mereka pecah-pecahkan menurut satu perancangan yang disebut sebagai Sykes-Picot, Perjanjian Sykes-Picot 1916 itu. Ini adalah hasil perundingan antara Britain dengan Perancis. Ketika Perang Dunia Pertama berada pada puncaknya, sebab mereka nampak tanda-tanda bahawa Khilafah Uthmaniyah ni akan berjaya dikalahkan. Jadi dekat situ mereka sudah merancang begitu lama untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di tengah-tengah dunia Islam. Maka untuk menjamin keselamatan dan kelangsungan negara Yahudi ini, mereka kena susun politik dunia Arab di sekelilingnya supaya bersesuaian dengan agenda dan selera mereka. Sebab itu kita tengok. Sebab itu kita tengok, Ustaz. Sebelum berlakunya kebangkitan Arab, Arab Spring pada tahun 2010 di Tunisia, kita lihat tidak ada negara-negara Arab, sama ada negara Teluk ke ataupun Jordan, Syria, bahkan negara-negara Islam di Afrika Utara yang mengamalkan sistem demokrasi. Betul. Jadi kita menyaksikan pemimpin-pemimpin negara Arab ini memerintah secara kuku besi autokratik. Saya ingat lagi, saya kenal satu-satunya pemimpin Libya contohnya, Muammar Gaddafi. Ketika saya berusia 6 tahun, dia merampas kuasa dan menjadi presiden Libya. Dan dia mati dengan penuh tragis ketika saya berusia 50 tahun. Jadi bila dia meninggal tu, hampir seluruh kehidupan saya pergi bersama dengannya. Betul. Sebab kita tidak pernah kenal selain daripada dia. Bahkan kalau kita ingat, kalau kita lihat ni pada tahun 1967 Presiden Amerika datang Malaysia, Lyndon Johnson. Sebab tu kita ada Felda LBJ, Lyndon B. Johnson. InsyaAllah. Yang sebenarnya Felda dekat Lambu Senayan. Asalnya Felda Lambu Senayan. Tapi jadi glamour. Lyndon B. Johnson sebab Presiden Amerika datang. Untuk melihat sistem pengurusan Felda ni, dia nak implement dekat Vietnam. Sebab masa tu Amerika tengah perang dengan Vietnam. Masa tu Muammar Gaddafi naik tahta menjadi presiden. Dan sehinggalah Presiden Obama. Berarti saya kira lebih kurang 12-13 Presiden Amerika Syarikat. Dia masih di situ. Dia memerintah. Kan? Betul. Jadi inilah suatu yang sangat
Mana tak logik. Iyalah. Jadi sebab tu kita kata Israel ini akan dipertahankan oleh negara-negara Arab di sekelilingnya yang mana memang telah disusun dari sudut politiknya. Kalau kita tengok dalam sejarah, satu yang sangat membanggakan Ustaz, Al-Malik Faisal. Seorang raja yang soleh, yang bertakwa. Saya sarankan penonton di rumah kembali mengkaji sejarah Al-Malik Faisal, di mana dalam perang 1973, perang Ramadan, Al-Malik Faisal telah melancarkan embargo sekatan minyak, sehingga lumpuh Amerika Syarikat dan Eropah. Betul. Sehingga anak saudara dia balik dan membunuh Al-Malik Faisal. Syahid dia. Jadi sudah tentu ini adalah kerja-kerja CIA. Jadi dia tak nak seorang pemimpin Arab pun, pemimpin negara Islam pun yang menyekat agenda Israel ni. Begitu sekali lagi berulang pada tahun lepas. Kita lihat Presiden Morsi yang dilantik secara demokrasi, digulingkan. Kenapa? Presiden Morsi ini dilihat menjadi ancaman paling besar kepada kelangsungan Israel. Sebab itu digulingkan. Digulingkan, dan kita lihat apa yang berlaku. Fatah Al-Sisi kembali, sistem diktator itu kembali. Dia tutup pintu Rafah tu. Kita beli ubat-ubatan, Ustaz. 16 truk penuh dengan ubat-ubatan. 2 daripada truk ni sumbangan rakyat Malaysia. Satu daripada Viva Palestina Malaysia, satu daripada Asal Sharif. Sebuah truk tu nilainya $60,000. Betul. Tersadai dekat situ 3 minggu. Ubat tak pernah masuk. Alhamdulillah, sehari sebelum Hari Raya dilangsungkan gencatan senjata selama 12 jam. Waktu tu lah kita bawa masuk truk tu. Alhamdulillah. Tapi setakat tu je. Sekarang ni ada 20 ambulan menunggu. Ustaz, saya nak ucap terima kasih pada rakyat Malaysia. Daripada 20 ambulan ni, Ustaz, 8 sumbangan rakyat Malaysia. 8 daripada rakyat Malaysia. 8 daripada rakyat Malaysia. 4 Viva Palestina Malaysia, 4 Asal Sharif. Dan kita doa insya-Allah ambulan ni akan masuk dalam waktu yang dekat ni. Doktor tak boleh masuk lagi. Doktor tak boleh masuk. Daripada seluruh dunia yang bersedia untuk masuk belum? Tak boleh masuk, kecuali ada 5 doktor daripada Sudan. Itu pun menggunakan saluran diplomasi yang kita pun tak faham. Yang luar biasa lah. Yang luar biasa. Betul. Maknanya sekarang ni kita tengok kan, anak-anak kita, ya Allah Rabbi, 300 lebih yang meninggal. Mereka tembak anak-anak kita ketika mereka sedang bermain-main pada 1 Syawal. Itu menyambut raya. Ustaz, saya kan tak boleh nak bayangkan lah. 1 Syawal tu, cuba kita bayangkan apa yang kita buat. Betul. Kan? Kita bersiap-siap kan, betul. Raya. Pergi sembahyang Hari Raya. Betul. Lepas tu pergi berziarah, pergi ziarah kubur ke, pergi ziarah sahabat anda. Waktu tu anak-anak kita sedang bermain di bedil. 10 orang syahid dekat situ saja, Ustaz. Pada 1 Syawal. 1 Syawal pada Hari Raya. 1 Syawal. Ini kita kata satu keadaan dan suasana yang mesti difahami. Sebab itu saya kata di mukadimah tadi, ketika kita mendokong anak kita, ketika kita bermain, ketika kita membelai anak kita, mungkin pada waktu yang sama sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, kaum kerabat kita di Palestin, di Gaza kehilangan orang yang dia sayang. Kesan daripada penjajahan, daripada kezaliman yang dilakukan oleh Israel, negara haram Israel. Saya nak pergi pada Dr. Tengku tentang peranan kita lah sebenarnya. Peranan apa yang seharusnya kita lakukan dalam situasi ini, dan juga situasi-situasi yang mencabar pada akan datang bila kita membicarakan isu ini. Mungkin ada pencerahan daripada Dr. Tengku, silakan. Alhamdulillah, seperti yang Ustaz kata tadi kan, masa pembukaan sesi kita ni, adalah yang pertamanya, ramai yang mungkin bersemangat, tapi sebenarnya tidak faham pun isu. Sedangkan isu ini adalah bukan isu baru berlaku. Tapi isu ini adalah isu daripada 1897, atau kalau kita ingat penulis yang menulis buku tentang idea ni daripada 1892. Berarti satu perjalanan yang panjang. Jadi antara perkara yang kita kena lakukan adalah program-program seperti ini, supaya masyarakat tahu apakah sejarah dan apakah sebenarnya agenda Zionis yang sebenarnya. Kenapa perkara ini berlaku sampai yang berlaku sehingga hari ini, bagaimana Gaza diganyang begitu. Dia ada sebab-sebabnya. Antaranya adalah agenda mengadakan Israel Raya. Dan kalau Israel Raya, kalau kita tengok peta bendera Israel tu, dia ada kekuasaan Nabi Daud, Star of David, di antara 2 jalur biru, iaitu Sungai Furat
di Iraq dan sungai Nil di Mesir. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku, kehancuran yang berlaku pada Iraq pun kita tak heran apa di belakangnya. Lepas tu bila tengok Morsi naik, Morsi juga harus tiba-tiba sungai Nil dah sedap. Jadi ini yang kita rakyat Malaysia yang perlu tahu, perlu baca sejarah ini, perlu menghayati sebenarnya apa yang isu ini isu apa. Dia bukan saja isu dari segi akidah, isu umat Islam, tetapi dia juga isu kemanusiaan, ketidakadilan. Betul. Bagaimana PBB pada tahun 1947 boleh memberi tanah kepada satu bangsa yang pada masa itu hanya memiliki 6% daripada bumi Palestin itu. Dia beri pada 1947 54%. Ini atas dasar apa? Atas dasar apa? Jadi sejarah seperti ini yang kita perlu war-warkan dan kita perlu beritahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga melakukan sesuatu. Yang antaranya yang heboh sekarang ini adalah isu boikot. Jadi kalau kita rasa kita tidak dapat menyumbang dengan banyak, sepatutnya kita bolehlah menyumbang infak untuk membantu mereka. Kalau kita rasa susah nak infak, saya duit tak banyak, susah nak infak, tak apa. Jangan kita infak secara tidak langsung kepada entiti-entiti yang menyokong perjuangan Israel ini, seperti Coca-Cola, McDonald's, Nestle atau L'Oreal atau baru-baru ni Garnier. Dia sponsor dalam tengah perang ni. Secara jelas tengah perang ni ada gambar semua, dia sponsor make up free untuk tentera-tentera perempuan Israel. Jadi takkan kita masih nak beli dak tampal produk-produk seperti itu. Jadi kalau kita tak dapat memberi infak, maka kita jangan salurkan. Saya lama menggunakan polisi saya dalam perbelanjaan kami di sekeluarga, buy Muslim first. Beli produk-produk orang Islam dulu. Lepas tu kalau tak ada, okeylah, barulah beli produk-produk Malaysia dulu. Lepas tu beli produk-produk yang tidak menyokong. Kalau dah orang kata daruri, dah tak ada pilihan kan. Itu lain cerita. Tapi sebenarnya pilihannya terlalu banyak. Itu yang ketiga lah. Yang kedua infak, yang ketiga kita boikot. Apa ni? Dan seterusnya, kita jangan lupa senjata kalau orang Islam, senjata yang paling kuat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang Islam adalah doa. Kita selalu pelekehkan doa. Sebenarnya doa itu dia adalah senjata yang paling kuat, kerana doa itu adalah percakapan ikhlas tulus kita dengan Allah SWT. Apakah kuasa yang lebih besar daripada Allah SWT? Tapi harus dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Sebab itu orang-orang Palestin, pejuang-pejuang Palestin selalu, dia tak sebut kata marilah bersama kami berperang, tak. Yang ini kerja kami. Kerja antum adalah bantu kami. Paling tidak dengan senjata yang paling kuat yang antum ada, iaitu senjata doa. Kita jangan pelekehkan senjata doa itu. Baik, doktor, saya nak pergi pada Dr. Hafizi berkenaan dengan isu boikot tu. Sebab bila sebut isu boikot, ada perkara-perkara yang mungkin perlu kita juga ambil perhatian. Yang pertamanya mungkin ada jawapan daripada syarikat tertentu yang menyatakan kami ini memberi pekerjaan kepada orang Islam, kami tak bantu, hanya dulu CEO dulu yang bagi. Satu. Yang keduanya ialah kadang-kadang orang kita ni lebih semangat lebih. Boikot tu tak berapa lagi, tapi dia pamerkan pergi tolak pintu tempat premis tertentu dan sebagainya. Tapi sebelum Dr. Hafizi jawab, insya-Allah kita akan berehat dulu. Kita akan dengar jawapan Dr. Hafizi selepas kita berehat seketika, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Kita jumpa selepas ini. Kembali bertemu dan terima kasih pada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Fikrah. Kita membicarakan tentang isu Gaza diserang bersama dengan dua tetamu kita yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Noor, iaitu pengerusi Aqsa Sharif, dan yang berbahagia Dr. Tengku Shahrom Tengku Syahdan, iaitu Fellow Kanan
Palestine Center of Excellence. Dan ketika sebelum kita berehat tadi, saya ada ajukan kepada Yang Berbahagia Dr. Hafizi tentang isu boikot ni. Mungkin ada penjelasan saya fikir yang masyarakat perlu tahu supaya mereka tak salah buat, tak salah langkah, takut langkah tu pincang tak kena. Jadi mungkin Dr. Hafizi boleh penjelaskan pada kita. Terima kasih Ustaz. Bila kita bercakap tentang kita bersama dengan perjuangan ni, kita bila kita bersama memperjuangkan isu Palestin ni, dia ada dua sudut lah. Yang pertama, kita menyumbang secara aktif. Yang kedua, kita menyumbang secara pasif. Kedua-duanya ada impak yang tersendiri. Saya bagi satu contoh mudah saja. Menyumbang secara aktif ni ialah maknanya kita membantu dari sudut kewangan, dari sudut bantuan dan sebagainya. Dan saya nak kongsi sekali lagi, saya nak ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia. Syukur kepada Allah SWT. Kita membuat perancangan dari minggu ke minggu. Pada hari ini, sukarelawan kita di Gaza yang diketuai oleh pegawai lantikan Asas Sharif, iaitu IR Ahmad Sabit Al-Hafiz, yang pernah datang ke sini untuk mengimamkan solat tarawih pada bulan Ramadan tahun lepas. Kita membekalkan makanan kepada 11,000 penduduk Gaza, makanan panas Ustaz. Yang dimasak, walaupun dalam keadaan berlaku serangan dan sebagainya, dimasak, yang jumlahnya adalah $30,000 sehari. Dan bantuan itu berterusan setakat ini. Maknanya seorang sahabat kita, saudara kita di Gaza yang sempat kita santuni, yang kita layani, kita membelanjakan sebanyak $3 untuk satu orang. Jadi perbelanjaan kita setakat ni, makanan saja, kita tak sentuh yang lain, $32,000, dan semua tu datang daripada rakyat Malaysia setiap hari Ustaz, sehingga gini. Dan tidak putus. Sebab saya nak bagi tahu juga, sebelum kita bercakap tentang partisipasi pasif ni, ialah sumbangan daripada rakyat Malaysia agak-agak melalui Asas Sharif ni Ustaz, agak berapa dalam tempoh sebulan Ramadan ni? Agak-agak. Cuba Ustaz agak berapa agaknya? Susah nak agak tak? 15 juta Ustaz. Dalam bulan Ramadan? Dalam bulan Ramadan, dalam tempoh 30 Aqsa Sharif sahaja? 5 Syawal. Rekod yang dimaklumkan kepada kami oleh pihak bank, sumbangan yang masuk daripada rakyat Malaysia bermula daripada 1 Ramadan sehingga 5 Syawal, 15 juta Ustaz. 15 juta. Jadi dengan ini insya-Allah rahmat Allah Taala akan turun dekat bumi Malaysia ni. Sebab bersama-sama dalam jihad ni. Betul. Dan rakyat Malaysia ni alhamdulillah, umat Islam khususnya sentiasa bagi. Purata sebulan 1 juta Ustaz. Sebulan 1 juta. Bila berlaku serangan ni melonjak jadi 15 juta. Dan kita sudah menyalurkan sebanyak 30 juta ringgit Malaysia dalam tempoh 5 tahun ni. Itu semua daripada rakyat Malaysia. Betul. Jadi kita bercakap tentang partisipasi ataupun tindakan yang pasif pula. Itulah boikot tu. Jadi boikot ni, penonton sekalian ni, dia ada objektif. Objektifnya ialah bila kita kata boikot, kita boikot Israel. Kita bukan boikot premis tu. Premis tu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah Israel. Dan boikot ni sifatnya sementara. Contohnya macam dulu, boikot South Africa kan. Bermula 1960 dan sehingga sistem apartheid, kerajaan apartheid Afrika Selatan tu tumbang 1980. Jadi boikot tu berlangsung selama 20 tahun. Sekarang ni tak ada dah boikot. Makna boikot ni sementara. Jadi yang pertamanya kadang orang salah faham. Ada wartawan yang menelpon saya. Kalau macam tu kita kena bagi tahulah pada JAKIM, tarik balik logo halal JAKIM. Bukan. Tak kena mengena dengan produk halal tu. Tidak kena mengena dengan produk halal. Produk tu halal. Produk tu halal berarti apabila kemelut ni berakhir, insya-Allah satu masa nanti Palestin dimenangkan oleh Allah Taala, Israel tidak lagi menguasai dunia dan ekonomi, kita boleh kembali melanggan produk-produk ini tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jadi waktu itu kita sasarannya bukan premis tu. Sasarannya bukan pekerjanya. Sasarannya adalah Israel. Saya bagilah satu syarikat, contohnya syarikat ABC. Syarikat ABC ni ada cawangan-cawangannya di seluruh dunia. Satu restoran makanan segera yang semua kita sedia maklum. Dia ada 14,000 cawangan di Amerika Syarikat sahaja. Tetapi cawangannya di Asia, di Eropah digabungkan 19,000 syarikat. Dan saya dimaklumkan, saya cakap terang-teranglah McD tu lah. Presiden Selindung ni kan. McD ni Ustaz, sekarang ni tak popular langsung dekat Amerika. Di Amerika sendiri. Sebab ada ratusan
makanan segera. Restoran makanan segera, Captain D's-nya, Long John Silvernya, Red Lobster. Yang jauh lebih sedap, jauh lebih berkualiti dan tak ada masalah. McD ni dekat US menjadi sasaran boikot, bukan saja boikot sebab Palestin, tapi boikot sebab isu kegemukan kanak-kanak, isu penganiayaan kepada haiwan, macam-macam. China kan dah tutup semua outlet McDonald dia. Dan Chile juga, Chile dan satu sebuah negara Amerika Selatan, kata silap saya Bolivia, juga sudah menutup semua restoran McD atas pelbagai sebab. Jadi bila kita kata boikot ni, tujuannya ialah kita nak syarikat induk ni menukar polisi dia. Menukar polisi dia dan menghentikan sokongannya kepada Israel. Ada orang kata CEO-nya Jack Greenberg, dia jadi CEO McDonald ni sehingga tahun 2002. Lepas tu diganti orang baru. Baik, kita boleh hujah. Yang menggantinya adalah Andrew J. McKenna. Dan Andrew J. McKenna ni, dia adalah CEO McDonald. Di masa yang sama, dia adalah presiden kepada AON. AON ni sebuah syarikat yang merupakan penyumbang tegar kepada JUF, Jewish United Fund. Baik, kita boleh pergi website dia. Jewish United Fund ni pula, kita tengok dia telus berapa peratus peruntukan dia dikirimkan ke Israel. 28% kepada Israel. 13% untuk kerja-kerja advokasi, maknanya kerja-kerja PR untuk menaikkan imej Israel. 20% untuk pendidikan. Dah berapa peratus tu, Ustaz? Dekat 60-70%. Betul. Dan kita lihat dalam senarai itu, yang penyumbang dia tu matching gift. Maksudnya syarikat-syarikat yang pernah menyumbang, termasuk McDonald. Itu tak boleh disembunyikan lagi. Dan tadi sahabat saya Dr. Tengku pun dah beritahu, pemilik saham McDonald adalah Amerika Syarikat sepenuhnya. Ini fakta. Ini bukannya doringan. Dan yang paling penting sekarang ni, boikot kita ni boikot sejahtera. Boikot sejahtera. Boikot sejahtera. Tujuan kita bukan nak menganiaya syarikat-syarikat yang merupakan cawangan syarikat induk dekat US tadi, kan. Kita nak kalau boleh perniagaan ini diteruskan. Sebab dia mempunyai rekod yang baik. Betul. Masalahnya rangkaiannya dengan syarikat induk dekat US tadi. Jadi kita berharap satu masa nanti premis-premis ini boleh diteruskan dan kita boleh terus melanggan dengan hati yang sejahtera. Kalau sekarang ni saya tak sanggup sebab bagaimanapun kita nak menafikannya, apa yang kita belanjakan itu banyak ke sedikit ke peratusannya tetap dikirim ke syarikat induk. Bahkan yang menghidupkan syarikat induk ni adalah rangkaian restoran-restoran luar negara, overseas. Yang saya katakan dekat Eropah dengan Asia tadi ada 19,000. 19,000. Jadi yang dekat Amerika ni tak popular sangat, tapi syarikat-syarikat luar negara inilah yang terus menyokong dan mengapung McD di US tu. Jadi kita amat kesal. Azhar Sharif dah mengeluarkan kenyataan, menegur orang ramai yang terlibat melakukan perbuatan yang bukan saja tidak beretika, malah menyalahi undang-undang dan yang lebih penting menyalahi akhlak dan adab Islam. Ada orang menafikan dan membidas Azhar Sharif, membuat laporan yang tak tepat. Dan kita dah berurusan. Kita sudah mendapat maklumat daripada pemilik premis dan juga beberapa orang saksi mata yang melihat kejadian ini. Orang bergegar-gegar pintu, kan, sehingga pekerja di dalamnya menangis ketakutan. Ini maknanya tujuan boikot yang murni tadi sudah tercemar. Kan? Kita nak semua orang terlibat dalam projek boikot ni, termasuk syarikat itu sendiri. Saya bagi contoh. Tesco dekat United Kingdom. Dia membeli barang-barang daripada Israel. Tapi dia nak juga terlibat dalam boikot ni. Di mana dia label semua barangan dia yang dia import daripada Israel made in Israel. Jadi dia bagi peluang kepada konsumer untuk memilih. Jadi siapa nak boikot, ini barang Israel, kamu tak payah beli ni. Ada banyak lagi alternatif lain. Jadi saya rasa syarikat-syarikat ni kena boikot ni, dia kena fikir satu langkah yang kreatif. Macam mana dia juga boleh participate dalam boikot ni. Pelik bunyinya kan? Tapi tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Contohnya
Saya pun tak dapat nak fikirkan sekarang ni, tapi kalau idea tu datang nanti saya kongsi dalam episod. Kita bincang ni. Sebab saya rasa tujuan kita bukan kita nak anai. Betul. Bukan kita nak anai. Kita nak semua orang mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi pekerja-pekerja yang premis yang yang diletakkan dalam sasaran boikot ni, nasihat saya jangan berhenti. Ada yang mencabar, kata habis kami kena berhenti, kami nak kerja mana? Dr. Yusof Qaradawi dah sentuh pun isu. Dia kata kalau kita bekerja dekat tempat-tempat yang ada masalah seperti ini, jangan berhenti. Sebaliknya terus bekerja sehingga kita mendapat pekerjaan lain yang gajinya sama atau lebih baik. Tengok tu rahmatnya Islam. Betul. Rahmatnya Islam maknanya teruskanlah bekerja, tak ada masalah, kan? Allah tidak akan menyusahkan seorang itu terhadap sesuatu yang di luar kemampuan. Berdasarkan kemampuan yang ada pada kita. Mungkinlah lepas ni saya rasa saya nak bincang dengan ahli lembaga pemuka amanah. Mungkin kita ziarah, kita bagi hadiah lah kepada pekerja-pekerja MACD kan, yang terpilih kan. Mungkin kita boleh susun begitu sebab kita ada cawangan di seluruh negara. Kita pergi santuni mereka dan sebagainya, insya-Allah. Mana boikot cara baik ni, bukan boikot penuh kasih sayang ni. Betul. Tujuannya ialah kerana untuk kita memandang dan memikirkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, di Ananya, di rumah mereka diroboh, dibom dan sebagainya. Baik, kita nak kembali sikit yang isu terbaru yang berlaku di Palestin ataupun terutamanya di Gaza tentang kemusnahan yang sangat luar biasa, kemusnahan sekolah, dan dikatakan dalam pembacaan saya memang Israel ini memang merancang sebab tidak logik, maknanya masjid, beratus masjid yang dia pilih, sekolah, tempat tempat pelarian di duduk dan sebagainya, seolah-olah memang target mereka untuk menghancurkan. Mungkin sedikit daripada Dr. Tengku. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini di Gaza ini sudah pun saya lihat berlaku di selatan Lubnan. Pada tahun 2006. Waktu itu saya pergi ke sana atas misi kemanusiaan. Perkara yang sama dilakukan. Dia katanya kononnya untuk mencari sel-sel teroris lah bagi dia, sel-sel yang pejuang Hamas. Kononnya. Tapi kita melihat bahawa apa yang dilakukan tu lebih daripada itu. Dia ingin melumpuhkan ya istilahnya. Jadi dalam segala segi, sebab saya ingat dulu waktu 2006 tu setiap stesen minyak, setiap pencawang elektrik, setiap jambatan. Kalau ada jalan, ada jambatan. Jadi kalau nak syahid duduk kat jambatan, duduk kat pencawang elektrik, duduk dekat telekomunikasi punya tower, atau jadi peniaga minyak. Itu tempat sasaran. Itu apa? Itu infrastruktur. Yang dalam konvensyen peperangan Geneva itu tidak boleh dilakukan. Yang baru ni kita tengok dia punya Gaza ada satu je power station. Jana kuasa elektrik itu besar. Yang baru sebelum gencatan senjata dia hancurkan. Jadi itu tak ada kena-mengena dengan peperangan. Kononnya objektifnya. Objektifnya apa? Objektifnya melumpuhkan Hamas, pimpinan Hamas dan terowong-terowong. Apa kena-mengena dengan jana kuasa elektrik tadi? Apa kena-mengena dengan sekolah-sekolah sebagai contoh? Yang terakhir di Rafah, 33 kali UN beritahu kepada Israel, tentera Israel 33 kali. Dia beritahu bahawa di sini ada 2,000, 3,000 orang pelarian yang tinggal. Ini sekolah dan hanya ada kami, tak ada pejuang-pejuang Hamas langsung. Tapi dihancurkan. Dihancurkan. Sebelum itu satu lagi di bukan di Sejaya. Yang sekolah UN juga, itu 17 kali diberitahu oleh, dah dimaklumkan berkali-kali oleh yang kalau di Rafah ni kaki tangan UN sendiri 16 orang. Kaki tangan UN sendiri 16 orang mati. Itu belum lagi yang lain-lain. Dia kenapa? Jelas sekali bahawa apa yang dikatakan objektif kami ini, tapi apa yang sebenar objektif yang tidak dinyatakan adalah
kami membunuh seramai mungkin, menghancurkan seramai mungkin supaya untuk rakyat di Gaza ini bangkit kembali mungkin memerlukan 5 hingga 10 tahun dalam keadaan yang kesukaran. Selepas dah mereka dah duduk dalam keadaan kesukaran kerana kerana kepungan itu. Ni nak tambah lagi penderitaan. Jadi tujuannya adalah peperangan untuk menambahkan penderitaan. Ini orang-orang yang sudah hilang nilai kemanusiaan. Kita tak boleh bayangkan. Saya teringat lagi seorang imam yang kita bawa Ramadan ni, tapi dia ada di sini. Dia waktu zaman Morsi itu, dia masa itu bebas sikit untuk keluar, dia datang untuk sambung pelajaran. Namanya Fadi Albash, seorang pelajar UM buat PhD dalam bidang kejuruteraan elektrik. Satu hari dia WhatsApp saya, hari Ahad, saya ingat hari Ahad pagi, bangun-bangun di WhatsApp. Dia kata, akhi, rumah saudara saya, rumah pak saudara saya dibom. 18 orang saudara-saudara mara saya syahid. 45 orang cedera parah. 45 orang. Sekarang ni dah naik 20 orang. Sebab 2 orang lagi yang nama dia Fadi Albash. Kenapa? Kerana family Albash. Dan dia beritahu pula selepas itu, baru minggu lepas, sepupu dia di bandar yang lain, di tempat yang lain, sebab juga kerana Albash. Nama Albash itu, nama Albash ini ditarget oleh tentera Zionis, walaupun di mana berada. Kerana ketua pak saudara dia tu adalah ketua security untuk kerajaan Hamas. Jadi yang tempat lain pun 2 rumah dibom. Ada juga yang syahid. Tak ada kena-mengena dengan target orangnya. Tak kena-mengena langsung. Tak ada kena-mengena. Apatah lagi yang budak-budak yang tengah main di tepi pantai, main bola tepi pantai. Kalau kita tengok video tu, dia tengah main bola, bila ada tembak-tembak dia lari. Dan mereka mengikut. Yang 4 orang yang lagi tu mereka mengikut dan tembak, kita nampak sendiri. Ini mana yang dia katanya bahawa peperangan kami adalah untuk melemahkan pejuang, pengganas Hamas katanya. Sebenarnya pengganas bukan Hamas. Hamas dalam serangan mereka 67 ikut statistik mereka, 67 orang Israel yang mati. 64 adalah tentera. Hanya 3 orang saja yang bukan tentera. Kalau kita ambil peratus, tak sampai 5%. Sedangkan daripada 1880 yang sekarang ini syahid, daripada 1000 hanya 200 yang dikenal pasti sebagai orang awam, pejuang. 1600 lebih itu artinya lebih daripada 80% adalah orang awam. Sedangkan yang nampak perbezaan orang yang benar-benar berjuang mengikut nilai kemanusiaan. Yang kata roket Hamas duk hantar tu, Hamas duk hantar roket itu pun bukan yang bertujuan untuk betul, dia tak ada wahid yang letupan yang besar pun. Hanya sebenarnya psikologi menakut-nakutkan dan psikologi untuk meruntuhkan ekonomi supaya orang tak pergi kerja, ketakutan semua itu. Dari perang psikologi sebenarnya, tapi dibuat dalam bentuk kenderaan. Walaupun bukan mereka tidak punya senjata yang lebih dahsyat, tapi tidak dihantar. Sebab peperangan mereka bukan kepada orang awam 100%. Betul. Jadi sekarang ini mereka berhadapan dengan tentera, mereka perang tentera. Tapi Israel tidak berhadapan dengan tentera, mereka perang orang awam. Yang memang ini bukan peperangan. Sebab itu dia kata ini genocide. Ini pembunuhan massa kepada orang awam. Ini bukan satu peperangan. Ini datangnya daripada kelompok manusia yang sudah hilang nilai kemanusiaan. Ini sebenarnya yang berlaku di sana. Baik. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Tengku, dan anda boleh juga melihat di skrin TV anda nombor akaun yang anda boleh sumbangkan kepada
umat Islam di Palestin, dan insya-Allah kita akan pamerkan nombor itu, nombor akaun Maybank di kaca TV anda, supaya anda dapat salin dan anda boleh menyumbang. Berapa jumlah, saya fikir itu bukan persoalan. Persoalan yang paling penting ialah walaupun RM1, walaupun RM10 yang kita sumbangkan dengan niat ikhlas semata-mata kerana kita sayangkan kepada sahabat kita dan kita dapat merasakan penderitaan. Alangkah, cuba bayangkan kalau $3, kalau lebih kurang RM9 ataupun RM10, duit kita itu digunakan untuk mereka, seorang anak menyuap makanan kerana hasil daripada $3 ataupun RM9 ataupun RM10 yang kita sumbangkan. Ini saya fikir satu amal jariah yang cukup besar yang boleh kita lakukan. Kita bukan hanya sekadar bercakap, tapi dalam bentuk praktikal. Ya, aku boleh buat sesuatu dalam bentuk kita memberi sumbangan kepada sahabat-sahabat kita di Gaza. Jadi insya-Allah daripada masa ke semasa kita akan pamerkan nombor akaun yang insya-Allah anda boleh catat, anda boleh catik, dan insya-Allah anda boleh juga sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Gunakan teknologi yang ada hari ini untuk sebarkan nombor akaun Aqsa Sharif ini untuk setiap daripada sahabat-sahabat kita, kaum keluarga kita menyumbang. InsyaAllah apa yang kita panjangkan kepada sahabat-sahabat kita itu insyaAllah akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak pergi kepada yang berbahagia Dr. Hafizi. Mungkin kita ada masa dalam 4-5 minit begitu. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang doktor boleh sampaikan kepada kita. Silakan. Baik Ustaz dan para penonton sekalian, saya rasa ada satu benda yang perlu juga kita nyatakan kat sini demi ketelusan. Sebab yang pertamanya timbul persoalan sampaikah duit ataupun yang sumbangan disumbangkan. Jadi saya boleh bagi tahu bagi pihak Aqsa Sharif, dan saya juga boleh boleh juga meyakinkan beberapa NGO yang sekarang ni bekerja untuk Palestin di Malaysia. Kami daripada Aqsa Sharif, kemudian Viva Palestina Malaysia, kemudian Islamic Relief Malaysia, kemudian MAPIM, kemudian Muslim Care, Yayasan Amal, Haluan Palestin, Aman Palestin. Ini semua adalah NGO yang sudah lama memperjuangkan isu Palestin. Dia bukan berlaku serangan bulan Ramadan ni baru kita timbul. Tak. Bahkan ada wakil-wakil NGO, 2 orang daripada Aqsa Sharif, daripada Muslim Care, daripada Yayasan Amal, daripada Haluan Palestin, berada di atas kapal Mavi Marmara kalau kita ingat. Jadi sahabat-sahabat kita ni, pengorbanan ni kami mungkin tak setakat manalah, tapi setengah-setengah daripada sahabat-sahabat kami sudah berdepan dengan tentera Israel. Contohnya mantan pengurusi Aqsa Sharif Ustaz Hasanuddin Ahmad Yunus, dan juga IR Dr. Selamat Aliman, 2 daripada aktivis Aqsa Sharif berada di atas kapal Mavi Marmara dan berhadapan dengan tentera Israel. Jadi dari sudut tu insya-Allah saya menjelaskan dekat sini bahawa aktivis-aktivis NGO Palestin ni, dan saya boleh bercakap bagi pihak Aqsa Sharif, adalah mereka yang memang cukup banyak pengorbanannya. Bahkan pada malam sebelum Hari Raya ataupun sehari sebelum Hari Raya, kita menerima sumbangan sebanyak 100,000 lebih daripada Saudi. Rakyat Malaysia, warga Malaysia di Saudi pulang dan menyerahkan kutipan untuk Palestin daripada rakyat Malaysia di Saudi. Jumlahnya RM120,000 dan diserahkan pada malam sebelum Hari Raya. Jadi bank semua dah tutup. Nak buat macam mana? 2 orang daripada aktivis kami, Ustaz, tidur. Maknanya sanggup untuk menjaga pejabat sehingga 4 Hari Raya. Maknanya mereka miss Hari Raya. Sehinggalah seorang sahabat lagi datang untuk menguruskan perkara ni. Kalau tak, mereka bahkan malam tu memang mereka duduk untuk menjaga peti besi tu. Sebab polisi kita memang tak simpan duit dekat pejabat. Kita nak secepat-cepat ni kita nak hantar ke bank. Jadi Ustaz ni, kita nak meyakinkan penyumbang dari sudut belanja pengurusan. Jadi kerja-kerja kemanusiaan ni tetap ada belanja pengurusan sebab kita ada pejabat. Dan kita ada 13 orang kaki tangan yang digaji, dan juga 3 orang pegawai dan stafnya di Gaza, pejabat kita di Gaza. Tapi alhamdulillah oleh sebab barakahnya dan besarnya pengorbanan sahabat-sahabat kita di seluruh negara. Kita ada cawangan di setiap negeri, dan mereka ni banyak mengeluarkan wang poket mereka sendiri untuk kempen Palestin yang mereka tak claim pun. Jadi wang belanja pengurusan kita, Ustaz, saya nak jelaskan dekat sini, cuma 5%. Maknanya daripada setiap RM1 yang rakyat Malaysia sumbang kepada Aqsa Sharif, kita cuma guna 5 sen saja untuk belanja pengurusan. Dan saya nak beritahu, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 hari sebelum Hari Raya, Yayasan Bunga Raya menghadiahkan sebuah
kenderaan. Toyota Hiace untuk memudahkan kerja-kerja kempen kita. Betul, kan? Dan kami baru saja dimaklum seorang pengusaha transportasi pengangkutan akan menghadiahkan sebuah pick-up pula. Ini semua percuma, Ustaz. Rezeki daripada Allah. Jadi inilah yang memungkinkan belanja pengurusan kita sangat rendah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada dua tetamu kita, Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Noor, pengurusi Aqsa Sharif, dan yang berbahagia Dr. Tengku Shahrom Tengku Syahadan, Fellow Kanan Palestine Center of Excellence, yang sudi bersama-sama dengan kami memberi pencerahan kepada masyarakat di luar sana. Mudah-mudahan kita dapat memahami isu ini, dan insya-Allah ada ruang yang lain, Doktor. Kita akan dapat terus bersama untuk membicarakan, dan jangan lupa untuk mengambil nombor akaun yang telah tertera di kaca TV anda, dan insya-Allah kita menyumbang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dunia dan akhirat. Salam kasih sayang. Kita jumpa lagi. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.